Baik, seperti kata saudara Rosli tadi, contoh daripada naskah-naskah Yunani tadi ya. Dalam naskah teater moden kita ataupun drama moden kita ya, misalnya Wira Bukit oleh Samad Sain ya. Dialog oleh Zahdi ya, Zahdi dengan Isak. Tak silap saya. Ya. Tengok baliklah ya. Dialognya panjang-panjang. Jadi itu juga boleh kita petik dan jadikan satu persembahan monolog ya. Jadi walaupun mungkin tak sedramatik yang dari Julius Caesar misalnya ya, tapi kalau nak kenal bentuk monolog cuba ambil atau petik dialog-dialog panjang daripada naskah-naskah kita itu dan cuba buat persembahan, tengok ya. Baik, secara ringkasnya saya sentuh sikit lagi tentang penulisan naskah tadi ya. Apabila kita sudah ada premis itu ya, premis daripada apa saja isu yang kita nak persembahkan itu, tentulah ya kita kena jelas dengan watak ya, dengan watak. Dan kita kena pastikan kalau kita nak menulis drama, nak tulis monodrama, kena pastikan sama ada kita nak satu watak saja ataupun beberapa watak. Dan kalau lebih bersatu watak pun saya sangat tak begitu setuju kalau terlalu banyak watak. 2-3 pun sudah memadai bagi saya. Ya. Madrid Kuala Perlis itu antara contoh ya monodrama yang baik bagi saya ya, oleh Namron. Ya. Macam saya katakan tadi lah, bukannya mudah ya nak memainkan lebih daripada satu watak. Lebih-lebih lagi kalau watak itu lelaki perempuan ya, lelaki perempuan. Boleh watak itu, kata watak itu pelakon itu lelaki, bila dia nak jadi watak perempuan, dia just pakai tudung saja ya, dan dengan gaya yang lebih lembut. Sama ada suara ditukar atau tidak itu bergantung pada pengarah ya. Tetapi sejauh mana penonton dapat diyakinkan bahawa dia sudah memainkan ataupun sedang memainkan watak yang lain, watak wanita pula tu, sedangkan dia pelakon lelaki. Kalau drama itu lebih cenderung ke arah komedi, okey, mungkin penonton gelak sedikit. Tapi kalau drama itu betul serius dan penonton tak begitu yakin bahawa dia sudah bertukar watak, itu sangat mengganggu bagi saya ya. Jadi kalau baru-baru kita nak menulis dan pemain kita pun baru nak belajar tentang monodrama, biarlah satu watak saja ya. Bukan saya katakan tak boleh lebih daripada satu watak ya. Biar belajar dengan satu watak dulu, tengok sejauh mana kekuatan dia bermain ya. Dan kita pun nak menulis skrip, cuba tulis satu watak dulu ya. Tapi kita boleh kembangkan pada 2-3 watak kemudiannya ya. Okey, jadi cara penulisannya boleh sama ada macam kalau anda ada buku Namron tu ya, dia tulis dalam bentuk penceritaan satu watak ataupun daripada narasi satu watak ya. Tidak ada dialog, tidak ada nama watak-watak yang lain ya. Misalnya dia kata aku berada di tepi semak ketika itu, tiba-tiba aku disergah. Hoi, hang buat apa kat situ? Pada yang sergah itu orang lain, watak lain. Jadi tapi tak ada nama watak itu di situ ya. Kata dia sergah aku, contoh itu. Tapi kita boleh juga tulis skrip dengan meletakkan nama watak-watak lain itu, macam tulis skrip drama biasa. Tapi kita tahu dalam kepala kita ini monodrama yang akan dimainkan oleh satu watak saja ya. Jadi itu cara atau pendekatan dari segi penulisan naskah itu boleh saja, kita agak fleksibel, tak ada masalah. Tak ada polis skrip nak tangkap gitu ya. Setakat ini itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Zakaria. Mungkin dari seterusnya saya minta Cik Zakaria akan tambah dari segi pertama sekali ialah kalau kita lihat mungkin teknik penulisan tu seperti lebih kurang macam kata ayah, adik. Contohnya macam penulisan seperti cerpen ataupun cerpen lah kan, ayah berkata, nampak walaupun dia tidak boleh watak secara jelas lah kan, tapi katanya dan sebagainya. Dan juga dari segi penilaian, nanti saya mungkin penilaian ada beberapa penganjuran yang akan buat dari segi penyertaannya, dia akan melihat pada naskahnya. Bagaimana mungkin nanti kita akan sentuh, iaitu penilaian
pada naskah ke atau pada lakonan? Untuk penilaian untuk mungkin penyertaan tu ramai dan sebagainya. Mungkin naskah itu main peranan untuk meyakinkan dari segi untuk penerimaan segi penyertaannya lah. Okey, berbalik pada Puan Madiana. Dah agaknya dah jauh kita begini memang orang akan melihat bagaimana sebenarnya mungkin ada teknik, akan mungkin ada ism ataupun sebagainya yang akan disentuh dalam melahirkan lakonan antara monolog dan monodrama. Adakah persamaan itu wujud ataupun ada jurang yang memisahkan untuk dua bentuk ini? Dipersilakan. Okay. Saya nak membincangkan ataupun berkongsi pandangan berkenaan persoalan itu dengan merujuk kepada pengalaman sendiri. Pada tahun 1996, tahun 2000, seperti mana di awal tadi saya nyatakan, satu persembahan solo performance oleh saya yang bertajuk Tapuh Manja telah pun dipentaskan di Experimental Theatre Aswara. Persembahan berkenaan bertitik tolak daripada ego ataupun daripada minat, passion saya kepada sebuah persembahan teater tradisional Mak Yong. Dan dalam masa yang sama saya bersyukur kerana pada ketika itu saya dapat berguru dengan arwah Khatijah dan juga ada cucunya belajar bersama dengan saya dan kami berkolaborasi untuk membuat persembahan berkenaan. Kemudiannya setelah membuat persembahan, saya bersyukur kerana saya mendapat pembelajaran teater tradisional Mak Yong daripada arwah Khatijah Hawang dan juga berkolaborasi dengan cucunya. Kemudian saya ditawarkan untuk membuat, ini saya jam-jam sahaja, saya tidak mengikut tahun-tahun yang saya terlibat sebagai seorang performance solo performer. Okey, saya nyatakan di sini pada anugerah Boh Karamanian Awards, Namron telah pun mempelawa saya untuk mementaskan persembahan yang bertajuk Aku Nak Jadi Bintang, berdasarkan pada sebuah kehidupan seorang individu yang tidak boleh saya nyatakan di sini, very maaf sensual sedikit, dan kemudiannya saya ditawarkan pula oleh Rosmina Tahir bersempena dengan, tak silap saya, festival monodrama Cik Z pada ketika itu untuk mempersembahkan penulisan dan juga diarahkan sendiri oleh Dr. Rosmina Tahir yang bertajuk Kopi Pangku. Dan akhirnya yang terkini saya nyatakan di sini persembahan solo performance saya sajalah yang bertajuk I Seteru atas jemputan Persatuan Teater Malaysia bersempena dengan Santai Mono pada tahun 2018. Jadinya berdasarkan kepada 4 persembahan ini, saya membuat perbandingan, saya membuat analisa secara peribadi, tidak secara akademiknya, tidaklah menulis artikel dan publishnya ke mana-mana jurnal ke, tapi berdasarkan saya punya pengalaman, saya punya observation, saya menyatakan bahawa untuk mempersembahkan persembahan yang berbentuk monolog ataupun monodrama ini sebenarnya tidak lari jauh. Masih lagi pelakon itu, pemain itu masih perlu ada kemahiran untuk memaparkan visual-visual yang berbentuk dramatik. Cuma yang bezanya bagi saya, semasa pemain ataupun pelakon itu mempersembahkan persembahan yang berbentuk monolog, ianya hanyalah memaparkan satu perwatakan saja. Tetapi apabila individu berkenaan ataupun pemain itu mula memainkan, mempersembahkan monodrama, dia boleh mencabar, challenge diri dia dengan memainkan pelbagai perwatakan. Jadinya
berbalik kepada persoalan tadi, apa-apa hal pun sebagai performer, sebagai pemain, tak kiralah untuk membuat persembahan yang berbentuk monolog ataupun monodrama, individu berkenaan masih lagi amatur ataupun telah profesional, mereka punya vocab dalaman tubuh, eksplorasi badan, eksplorasi minda, emosi perlulah jauh. Tetapi ianya bergantung kepada bantuan pengarah lah. Ada ketikanya persembahan monolog monodrama ini dimainkan sendiri oleh pelakon. Jadinya beliau mengarah sendiri-sendiri. Ada ketikanya ada pengarah dan pelakon. Jadi di sini apa yang senang saya katakan ialah tepuk dada, tanya selera, kerana satu performance, satu performing arts, satu visual arts punya presentation ianya amatlah subjektif untuk dibincangkan. Jadi saya tegaskan di sini bahawa untuk melakonkan lakonan yang berbentuk monolog ataupun monodrama, tools, skillsnya adalah yang sama sahaja. Nak kupasnya pun memang panjang. Seorang aktor yang dah mahir, dia perlu lalui latihan-latihan, pendekatan-pendekatan lakonan. Dia kena belajar Stanislavski punya style lakon bagaimana. Bila kita menyebut tentang Stanislavski, kita ada dia punya the system dia, ya. Kita ada magic if, memory recall, given circumstances dia, dan perkara-perkara itu. Kemudian kalau kita lihat pula dari segi acting skill, pendekatan lakonan yang moden, kita tengok pada Meyerhold more to physical. Kita boleh kutip, kita boleh ambil, kita boleh curi idea-idea barat ini untuk membantu kita melaksanakan persembahan monolog ataupun monodrama kita. Dan saya tegas di sini, ada lagi beberapa tokoh yang mengeluarkan pendekatan lakonan yang memanglah as a pelakon kita kena study banyak sikit, kita kena banyak membuat latihan-latihan fizikal. Antaranya kita bolehlah ambil latihan-latihan yang didedahkan oleh Tadashi Suzuki, iaitu dia memberikan stamina, dia memberikan satu latihan stomping walk dia, itu untuk membantu pelakon. Kemudian Bertolt Brecht pun ada juga tekniknya. Jadi bagi saya, akar umbi sebagai pelakon monolog, monodrama, anda mesti mempunyai kemahiran yang pelbagai. Apabila anda berada dalam situasi mengarah diri sendiri, pada ketika itulah banyak kerja yang perlu dilakukan. Tetapi kalau bekerja dengan director, saya ambil contoh, saya membezakan kerja saya dengan Namron dan juga Rosminah Tahir, ya. Sewaktu saya melakonkan Aku Nak Jadi Bintang, setiap hari saya di kurung, saya di torture, saya di pasak dalam diri saya emosi, perasaan, rasa, rupa individu berkenaan. Wahal saya pada ketika itu baru belasan tahun, tak mengalami pun, saya belum lagi tahu perkara-perkara itu. Okey, perkara-perkara itu. Okey. Tetapi pengarah saya begitu profesional, telah pun mengorek, maaf berkata, menelanjangkan saya supaya boleh mencapai watak perwatakan itu. Tetapi berbeza dengan gaya Rosminah untuk membantu saya sebagai pelakon, beliau memberi 100% kepercayaan tanggungjawab kepada saya untuk explore keseluruhan skrip. Saya dah bersedia, okey. So 2 minggu saya mengambil masa untuk menyiapkan sebahagian daripada latihan. Kemudian baru dia masuk, and then dia baru memberi komposisi, dia memberi arahan lah. So konklusinya ialah monolog, lakonan monolog, lakonan monodrama
tidak jauh beza, hanya membezakannya itu tadi itulah yang kalau monolog kita bercakap seolah satu watak bersendiri, monodrama dengan pelbagai karakter. Sekian. Baik, terima kasih Puan Moniana. Apa yang saya catatkan di sini ialah bagaimana persembahan yang subjektif itu perlu satu latihan yang intensif dan punya kemahiran yang pelbagai. Mungkin untuk soalan ini akan mungkin saya minta Puan Moniana menyentuh dari segi teknik dan latihan yang lebih lah kepada kemungkinan Puan Moniana melalui perjalanan dalam drama dalam kelompok yang besar dan juga perbandingan antara yang latihan-latihan yang akan dibuat untuk individu dalam mono dan monolog. Untuk seterusnya pada saudara Rosli Mansur, saya nak lihat bagaimana sebenarnya dalam mungkin ada perbandingan yang jelas antara monolog, monodrama dan untuk menjaga supaya pelakon yang mono ni, yang individu ni dapat latihan yang sepenuhnya dan juga bagaimana pengarah itu sendiri untuk menjaga tata cara dan etik dalam perjalanan lakonan mereka. Silakan. Terima kasih saudara Iwan. Seperti yang saya katakan tadi saya ni tak ada pengalaman lagi mengarah bentuk mono ataupun monolog ataupun monodrama, tidak ada pengalaman. Mungkin saya boleh ambil sedikit daripada pementasan yang pernah saya buat pada tahun 2000 iaitu Mambo House, watak Mona yang dilakonkan oleh Irma Fatimah, yang mana saya kira keseluruhan persembahan yang sejam 20 minit tu lebih kurang 45 minit Irma Fatimah bercakap sendirian, berlakon sendirian. Mungkin itu boleh saya share sedikit, mana memang benar kata Cik Z, sukar apabila seorang pelakon membawakan banyak watak, kerana di dalam cerita Mambo House tu Irma Fatimah membawa belasan karakter dan kami berlatih panjang sekitar 2 bulan setiap malam tanpa miss kerana berat watak itu. Okey, baik. Seorang pengarah yang baik dapat menukarkan seorang pelakon menjadi orang lain. Kalau dia adalah Mardiana, dia menjadi watak itu, dia tidak menjadi Mardiana. Dan seorang pengarah yang baik, dia dapat menyampaikan mesej yang dipahami oleh penonton. Kerana bila kita membawa cerita dalam bentuk monodrama khususnya, itu adalah kesukaran untuk seseorang pengarah mentafsirkannya ke pentas, kerana mungkin akan menjadi kekeliruan pertama kepada pelakon itu sendiri, dan tentulah penonton yang menonton itu keliru, ini watak apa yang dibawa ni, sebab terlampau banyak karakter yang kita beri. Dan pengarah yang baik itu juga akan meninggalkan kesan yang baik persembahannya kepada penonton, sehingga boleh dibual, bicarakan hingga bertahun-tahun, sebagaimana teater-teater yang baik kita berbicarakan sehingga pada hari ini. Bagi saya, untuk membuat satu persembahan monodrama, ia adalah sukar. Berbeza untuk mengarah teater yang biasa ataupun sebuah monolog. Kenapa kesukaran itu muncul? Pertama sekali, pengarah haruslah mempunyai seorang pelakon yang benar-benar sudah bersedia untuk mementaskan teks tersebut, ataupun dengan lain kata, pengarah harus mempunyai seorang pelakon yang baik, pelakon yang hebat, ataupun kalau ia mempunyai seorang pelakon yang pas-pas saja, pengarah perlu mempunyai ruang masa bersama pelakon itu sekurang-kurangnya bagi saya 3 bulan untuk berlatih, ataupun sehari paling kurang 2 jam kali dengan 3 bulan lebih kurang 180 jam, barulah boleh bawa persembahan itu ke pentas. Kenapa? Pertama sekali, untuk bertahan di pentas selama sekurang-kurangnya 30 minit hinggalah 1 jam seorang pelakon berada di pentas untuk mengekalkan staminanya,
untuk menunjukkan karakternya. Mungkin ada 3-4 karakter yang berbeza yang harus dibawa, bukannya mudah. Apatah lagi kalau dia gagal, maka penonton pun gagal untuk menerima, untuk menghadam apa yang perlu difahami. Jadi pada pandangan saya, di sini pengarah harus bijak mengetahui apakah kekuatan pelakon dan apakah kelemahan pelakon. Dengan mengenal pasti kekuatan yang ada pelakon, maka itulah yang harus dipolishkan, dikedepankan, difokuskan. Dengan mengenal pasti kelemahan pelakon, maka pengarah harus mencari jalan bagaimana caranya untuk menutup kelemahan yang ada pada pelakon tersebut. Saya telah melihat 3 buah monolog ataupun mungkin monodrama, dan saya pun telah melihat secara online pertandingan monolog anjuran Dewan Bahasa Pustaka. Kita lihat kebanyakan masalah yang berlaku ialah seringkali persembahan yang berbentuk monolog ataupun monodrama ini kurang memasukkan elemen-elemen spektakel ataupun kekaguman. Dia hanya membiarkan pelakon itu menggunakan 100% kekuatan yang ada pada diri mereka. Alangkah baiknya di dalam persembahan begitu, walaupun ada seorang pelakon saja yang muncul di pentas, jangan abaikan set, jangan abaikan penggunaan lampu, jangan abaikan menggunakan elemen-elemen lain seperti muzik, kostum dan sebagainya. Kerana itu, untuk memberi fokus kepada penonton, menonton selama 1 jam seorang saja yang membebel di atas pentas memerlukan konsentrasi yang amat tinggi. Jadi bila ada elemen-elemen spektakel yang lain ini, sekurang-kurangnya meredakan, memberikan sedikit kekenduran kepada pelakon juga penonton untuk menghayati persembahan. Kalau dibuatkan setnya, pengarah haruslah bijak supaya setnya itu tidak menenggelamkan pelakon yang 1 orang itu. Kerana kita tahu acting itu, pelakon teater itu adalah acting. Yang paling kita fokus adalah acting. Sedangkan perkara yang lain itu adalah sebagai support. Jadi bagaimana pula untuk membantu pelakon itu supaya lebih menonjol, menggunakan ruang yang lebih sempit. Maksud saya, ruang yang lebih sempit itu dikawal dengan penggunaan set dan dikawal dengan ruang lingkup penggunaan lightingnya. Kalau terlampau luas sangat, kita akan lihat pelakon itu terlampau kecil. Kalau kita fokuskan dia, kita lihat siapakah, di manakah tempat persembahan tersebut. Kita tahu, pengarah harus tahu sebelum itu di mana tempat ini akan dibuat persembahan. Kerana dengan itu pengarah boleh merangka, boleh merancang persembahannya, elemen-elemen spektakel yang perlu digunakan dan kekuatan-kekuatan yang ada pada aktor ataupun pelakonnya. Baiklah, di samping itu juga kita lihat kebanyakan monolog ataupun monodrama yang saya lihat kurang menekankan aspek level. Kebanyakan pelakon hanya berdiri di atas lantai. Bila kita melihat tak ada level, dan kebanyakan pelakon hanya berdiri aja ataupun berjalan atau berlari, tidak ada rendah, tidak ada turun, tidak ada naik atas set. Kerana dengan menggunakan level itu, akan menghasilkan satu banyak pergerakan yang lebih bermakna, menghasilkan satu persembahan yang lebih artistik. Selain daripada itu juga, dari segi aspek pengarahan, pengarah juga harus bijak menggunakan ruang blocking. Sebab di sini banyak berlaku kegagalan bila ada satu pelakon saja, pelakon tidak tahu menggunakan ruang di persekitaran. Kerana pelakon merasakan ruang terlalu besar. Pelakon merasakan apa yang patut mereka lakukan. Di sinilah tugas dan peranan pengarah yang paling penting sekali. Jangan sehingga penonton melihatnya, pelakon tidak tahu arah gerakan. Pelakon hanya, memanglah kadang-kadang setiap gerakan itu harus bermakna, memang begitu. Tetapi kalau pelakon selalu pelakonnya duduk di situ saja, berdiri di situ saja, dia akan meninggalkan satu kebosanan.
Jadi perbezaan antara monolog dan monodrama dari segi aspek pengarahan pada pandangan saya tidak banyak bezanya. Cumanya banyak cabarannya kepada monodrama kerana pelakon harus membawa banyak karakter, sedangkan monolog hanya satu watak saja yang dibawakan oleh mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rosli dalam menyentuh dari segi aspek pengarahan perbandingan antara monolog dan juga monodrama. Apa yang saya nampak tadi mungkin yang paling nyata ialah bagaimana nak mensuktukan nilai kekaguman dalam persembahan monolog dan drama. Dan satu yang menarik ialah yang mana ialah subjek berada dalam ruang yang besar. Kalau dalam fotografi dia bagi minimalis. Kalau minimalis ni, kalau ruang yang besar kita akan mencari sesuatu subjek yang kecil tu untuk kita timbulkan dalam ruang yang besar. Banyak unsur yang digunakan ialah segi pencahayaan, dari segi warna, dari segi komposisi. Itu nampaknya di ruang pentas juga adalah teknik filem dan juga teknik fotografi itu juga dilempiaskan dalam bentuk kalau dikata sebagai rule of third dia, sebagai hukum petak-petak pentas itu sendiri. Jadi kefahaman pengarah kena faham akan unsur tersebutlah. Ya, prinsip-prinsip seni itu sama saja. Kalau di-apply di mana-mana sama saja. Prinsipnya kalau kita faham, sama ada teater, filem, frame dia bagaimana, begitu juga dengan fotografi, sama saja. Okay, terima kasih. Dan saya nak berbalik untuk pusingan terakhir ini ataupun pusingan ketiga ni, mungkin Cik Zakaria boleh mana mengadun dari segi apa nak menambah sebagainya, tapi saya nak minta Cik Zack, kalau kita lihat naskah yang dihantar tu tak ada apa-apa sangat, kita rasa apa ni menarik. Struktur dia dalam festival dan pertandingan lah, yang mana pihak penganjur akan lihat dari segi skrip dia, apa ni kita tolak lah. Tapi kalau di-apply ataupun dilahirkan di pentas, sangat menarik. Kerana tu hanya dalam satu muka saja, tapi permainan mungkin ada sebagai bagaimana untuk meyakinkan naskah itu menjadi naskah terbaik dalam monolog dan monodrama ni. Silakan. Ya, ini satu hal yang memang menjadi bukan masalah, tapi sering kita jumpalah. Kadang-kadang naskah yang dipegang untuk sesuatu persembahan itu tidak sama dengan hasil yang akan kita lihat atau yang kita lihat kemudiannya. Jadi ini bergantung kepada kreativiti pengarahnya, kreativiti pengarahnya dan hasil kerjasama dengan para pelakonnya. Misalnya Cikgu Nordin Hassan atau Datuk Nordin Hassan, Sastra Negara, biasanya sebelum dia memulakan latihan, dia hanya ada sebuah skrip yang dianggap skrip setebal katakan 5 ke 10 muka surat sahaja. Dia bermula dengan apa yang dia ada sepanjang itu sahaja. Tapi dalam proses latihan dia akan menulis semula, menambah, mengurangkan di mana-mana yang dipikirkan perlu sesuai. Sesuai berdasarkan latihan-latihan, kadang-kadang berdasarkan pandangan daripada pelakonnya sendiri. Jadi apa yang dipegang adalah working script saja, dan setelah selesai pementasannya barulah ada skrip yang lengkap. Tapi itu cara bekerja penulis dan pengarah yang tertentu lah. Tapi kalau kita misalnya bila nak menganjurkan pertandingan ataupun nak menerbitkan sebuah naskah, tentulah naskah yang lengkap kita perlu. Jadi di sini penting, apabila misalnya kita nak menganjurkan pertandingan monodrama katakan, tapi kalau sebuah skrip satu muka saja dihantar yang sedang pementasannya mungkin sampai 1 jam, mungkin ada masalah juga, sebab kita tak tahu apa yang akan dipersembahkan oleh pelakon yang di atas pentas nanti. Kalau misalnya
membabitkan penapisan oleh pihak bandaraya dan pihak polis, apa yang tidak ada dalam skrip itu tak boleh dipersembahkan di atas pentas. Lebih-lebih lagi hal-hal yang sensitif. Ya. Jadi di sini penting. Jadi untuk pertandingan saya sarankan supaya skrip yang lengkap dihantar. Ya. Skrip yang lengkap dihantar. Sebab kadang-kadang ada pertandingan yang akan menilai skrip itu untuk hadiah skrip terbaik ataupun cerita terbaik. Cerita terbaik mesti berdasarkan skrip yang lengkap. Ya. Sebab pementasan ada anugerah yang lain, hadiah yang lain. Ya. Jadi saya sarankan begitu. Ya. Jangan setakat satu muka surat, dua muka surat saja. Ya. Jadi soal kreativiti itu macam-macam hal yang boleh ditambah, ya, diberikan tambah nilai dan sebagainya. Dan mungkin saya nak tambah sedikit tentang apa yang disebut oleh saudara Rosli tadi. Memang betul bahawa aspek teknikal, ya, jangan diabaikan dalam persembahan monodrama ataupun monolog. Malah kalau saya sebut tadi tentang Nikolai Evrinov tadi, dramatis Rusia tadi, dia sangat memberikan perhatian, sangat menitik beratkan soal-soal teknikal, pencahayaan, set dan seumpamanya. Ya, walaupun monodrama. Ya, walaupun monodrama. Dan ketika itu juga monodrama bukan semuanya berbentuk beraliran realism, ya, tetapi sudah pun memperlihatkan unsur-unsur existentialisme, walaupun bukan absurd lagi, ya. Sebab existentialisme itu adalah falsafah yang menjadi asas kepada aliran absurd, ya, absurdisme. Sebab Martin Aslin, ya, seorang tokoh pengkritik, pemerhati teater terkenal, dia sudah menyentuh tentang karya-karya Evrinov tadi. Kata dia, karya Evrinov ni sudah memperlihatkan unsur-unsur absurd, ya, walaupun masih berfalsafah existentialisme, iaitu mempersoalkan tentang kewujudan manusia, tentang kehidupan manusia yang tak ada masa depan, ya, dan seumpamanya. Sama seperti falsafah yang telah diterapkan oleh Densman dalam Bukan Bunuh Diri, ya. Dalam Bukan Bunuh Diri memang jelas mempersoalkan tentang hakikat kewujudan diri watak Adam itu. Dia mempersoalkan kenapa dia dijadikan, kenapa dia dihidupkan di atas muka bumi ini, sedangkan dia tak dijanjikan kebahagiaan, tak dijanjikan masa depan yang cerah dan seumpamanya. Dan dia seolah-olah tercampak ke atas muka bumi tanpa tempat bergantung, tanpa tempat mengadu hal dan seumpamanya. Sebab itu dia mahu menemui, ya, sesuatu yang dia harapkan dapat memberikan penjelasan itu. Jadi falsafah existentialisme itu sudah jelas dalam Bukan Bunuh Diri. Dan ketika itu Densman pun tak menyebut itu monodrama tau. Ya. Bukan Bunuh Diri tak pernah disebut sebagai monodrama ketika itu. Ya. Kemudian baru muncul istilah itu. Ya. Okey, jadi tadi saya sebut tentang betapa pentingnya aspek teknikal ini, kerana ini memanglah set, cahaya apa semua ni membantu memperkuatkan, ya, lakonan, ya, pelakon terutama, lebih lagi kalau dia sendiri ada pentas. Dan dari segi ini juga saya suka menyebutkan bahawa bagi saya pengarah sangat penting. Pengarah sangat penting. Malah saya tak begitu percaya, ya, seorang pelakon walaupun sebaik mana lakonan sekalipun, dia boleh mengarah dirinya sendiri. Ya. Saya menyebut tadi tentang Khalid Saleh, ya. Khalid Saleh sudah seorang pelakon yang baik, pelakon di TV apa semua, ya. Tapi bila dia diarahkan oleh Christian Jade dalam Bukan Bunuh Diri, saya melihat satu dimensi lakonan yang sangat cemerlang oleh Khalid Saleh, ya. Siapa yang pernah menonton Bukan Bunuh Diri itu memang mengakui hakikat itu, ya. Jadi di situ pentingnya tugas pengarah, sebab dia dapat melihat apa yang tak dapat dilihat oleh pelakon sendiri. Bila kita berlakon dalam pentas, kita, terutama naskah kita sendiri, kalau kita mengarah sendiri, kita cepat berpuas hati, cepat rasa yakin bahawa itulah yang terbaik, ya. Sedangkan orang yang melihat, khalayak yang melihat, mungkin ada dimensi-dimensi lain lagi yang boleh dibuat penambahbaikan, ya. Jadi di sini pentingnya penulisan naskah itu, ya, sebab dalam naskah itu sendiri perlu jelas apa yang patut ada di atas pentas, apa yang
patut dilakukan oleh pelakon, apa yang patut diucapkan oleh pelakon melalui dialog-dialognya. Maknanya dialog itu perlu ditulis dengan jelas, dengan pilihan kata yang menarik, dengan pilihan kata yang penuh dramatik, ya, yang memberikan makna, yang menyampaikan makna kepada penonton, supaya penonton dapat menangkap makna itu, apa pemikiran yang disampaikan oleh penulis, sama ada falsafah-falsafah tertentu, misalnya macam tadi ada unsur falsafah existentialisme dalam itu, ya, seperti bukan bunuh diri itu, ataupun sekadar pengucapan-pengucapan kosong yang tak ada makna langsung. Ya, dan ini juga bergantung kepada kekuatan pelakon itu sendiri menyampaikan dialog ataupun pengucapannya, ya. Okey, jadi bertolak pada penulisan naskah tadi, saya berkait jugalah, ya, berkait juga. Jadi maknanya untuk monolog dan monodrama ini, kekuatan watak utama itu tak boleh diberikan toleransi. Mestilah watak yang paling menarik. Menarik itu bukan kaca atau jelita, ya. Menarik itu maknanya dia ada sesuatu kelainan pada diri dia, ada keluarbiasaan. Bukan keluarbiasaan macam superhero, Superman, Batman, tapi keluarbiasaan dari segi pemikiran dia, dari segi tindak tanduk dia, dari segi tindakan dia, apa yang akan dilakukan, cita-cita dia, harapan dia, ya. Keluarbiasaan dari segi itu, keistimewaan dari segi itu, yang mau dilihat oleh penonton, yang penonton kata, oh, aku belum pernah jumpa manusia seperti ini, ataupun apa yang mau dilakukan itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang lain daripada yang lain. Ini yang mau dilihat oleh penonton, ya. Jadi mesti bertolak daripada kekuatan watak utama ini ataupun protagonis ini, ya. Jadi hal-hal yang lain itu memanglah kena saling melengkapi lah, seperti yang saya katakan tadi tentang konfliknya, tentang klimaksnya, ya, dan peleraiannya, ya. Jadi secara asasnya begitulah, ya. Mungkin monolog bagi saya tak begitu sukar untuk ditulis naskahnya, sebab hanya untuk satu watak. Tapi kalau monodrama, kalau lebih daripada satu watak itu memerlukan kemahiran yang lebih, ya. Dan monolog juga boleh diambil dari mana-mana teks, ya, dengan lebih mudah lah. Sedang monodrama mesti ditulis khas, ditulis khusus untuk dimainkan oleh satu orang pelakon, ya, boleh sama ada satu watak ataupun lebih, dan dia harus memancarkan juga pemikiran penulis itu sendiri, ya. Jadi saya rasa di situ saja. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cik Zakaria di pusingan ketiga, dan juga rasanya dah membuat kesimpulan dan rumusan daripada awal dan penutupnya. Apa yang jelasnya, yang saya catat adalah naskah itu perlu jelas apa makna dan matlamat yang ingin disampaikan dalam persembahan tersebut, yang perlu dramatik dan juga mempunyai perbezaan watak utama itu jelas dan timbul untuk dipentaskan. Jadi berbalik pada pemandangan dalam segi lakonan lah, ya. Mungkin ada tip dan sebagainya. Apa yang saya lihat selalunya pemandangan ini agresif dalam monolog dan juga ataupun monodramanya. Bagaimana pula mereka yang nak bawa dalam, nak melahirkan lakonan-lakonan ni dalam bentuk yang sebaliknya daripada apa yang pernah pemadana buat tu. Mungkin ada juga faktor-faktor yang boleh menyokong untuk mereka membina watak itu lebih yakin untuk keluarkan makna skrip itu sendiri. Okay. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum pergi jauh, saya nak memberi persetujuan kepada pandangan Cik Rosli berkenaan spektakular tadi itu. Sebagai pelakon, mana-mana pun memang memerlukan sokongan, bantuan sisi. Maknanya dari aspek pencahayaan, pakaian, set, prop dan sebagainya lah. Muzik juga pun memberikan mood, memberikan sokongan kepada pelakon. Dan juga saya
bersetuju dengan Cik Zakaria Arifin bahawa sebagai seorang pelakon monolog ataupun monodrama, ya, kita masih memerlukan mata-mata untuk melihat, untuk memperbaiki hasil work kita. Walau hebat bagaimanapun kau, Mariana, anda masih memerlukan mata-mata untuk memperbaiki persembahan monolog dan monodrama. Okey, itu untuk starting. Jadi apa yang bermain dalam sepanjang pengalaman saya melalui latihan-latihan bermonolog, membuat monodrama, ataupun saya juga ada masanya memberi assignment, tugasan kepada para pelajar ketika bertugas di beberapa universiti tempatan, assignment yang berbentuk anda mesti membuat satu persembahan berbentuk bla bla monolog atau monodrama berdurasi begini. Tetapi bagaimana kita nak membantu pelakon amatur ataupun pelakon profesional ini untuk memberi satu impak kepada lakonan monolog dan juga monodrama. Jadinya apa yang hendak saya berikan pada hari ini ialah saya pinjam kataan English, iaitu building a character or creating a role. So you must build character, you create a role. Jadinya bila mana kita membuat persembahan yang berbentuk monolog, ini saya berkata apabila kita membuat latihan sendiri, you cuba create role. Bila anda berjaya create role, sedikit sebanyak membantu anda untuk memberikan eksplorasi, memberikan satu vocabulary kepada watak berkenaan. Kemudian bila anda menerima teks yang berbentuk monodrama, you try to build a character kerana telah ditulis dalam naskah berkenaan, karakter ini begini, karakter ini begini. Penulis tidak menulis karakter ini dia perlu begini, bercirikan begini, tetapi anda sebagai pelakon sendirilah yang kena build. Build tu maksudnya membina watak, membina perwatakan yang telah ada itu. Tapi creating a role tu mencipta semula. Kadang-kadang kita membuat monolog, kita tak tahu pun wataknya apa. Ini saya ambil konteks yang kita ambil je daripada mana-mana pun, dari mana-mana situasi. Okey, so bagi saya paling simple, anda mesti memahami how to build, bagaimana untuk create. Saya nak jelas bagaimana pula untuk kreatif dia break the rule. Break the rule. Okey, begini. Nak kreatif ni kan tadi pemandangan cakap tentang create of rule, tapi ni break of rule. Okey. Apa yang saya alami, apa saya rasa berbalik pada pengalaman diri, break a rule itulah akan menyebabkan jadi satu persembahan yang huru-hara. Saya tak kata syok sendiri, jadi huru-hara itu di sini maknanya pelakon itu dia akan memberi 100% dari segi physical work, dari segi emosi, penyuaraannya 100% ataupun 100-200% supaya nanti pengarah akan memilih which one. Oh, aku nak masa peringkat 20% itulah yang sesuai untuk beberapa second ataupun beberapa ayat ini. Okay, sometimes kita orang yang nak apply persembahan yang membentuk agresif seperti mana yang anda pernah lihat saya persembahkan, you kena break the rule. Break a rule lah. Kena break struktur. Kadang-kadang kita tak tahu pun watak tu watak apa. Macam Cik saya kata tadi. Kan absurd lah ke apa semua. Kadang sampai kita sendiri pun penonton, apa watak apa dia ni? Apa ni? Okay? Tapi ada juga bila kita nak buat satu persembahan yang monolog, monodrama yang berbentuk sedih, kecewa, orang kata bermain dengan inside tu, outside itu, akan memaparkan satu persembahan yang berbentuk very melodrama lah. Jadinya untuk pandangan ataupun perkongsian terakhir saya sebagai seorang pelakon monolog ataupun monodrama, anda mesti bersedia untuk membuat persembahan.
anda tak boleh mempelekehkan your emosi, anda tak boleh mempelekehkan fizikal, anda tak boleh mempelekehkan unsur-unsur spektakular yang ada di sekeliling anda. Dan yang paling penting adalah arahan daripada pengarah. Itu yang paling penting sebagai seorang pelakon monolog ataupun monodrama. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Mariana. Dalam pusingan terakhirnya tak banyak diperkatakannya, tapi padat, building character or create the role. Satu benda yang saya rasa tahu tapi buat-buat tak tahu ataupun lupa saja. Ini bila dah berada dalam keadaan mungkin luar sedarnya, ruang sedarnya. Dan mungkin daripada naskah tadi dan juga unsur lakonan tadi, saya rasa sebagai seorang pengarah telah menerima naskah yang baik, telah mempunyai pelakon yang baik, dan pengarah itu bagaimana dia nak membina balik, sebab dia berada dalam keadaan hanya bergantung seorang saja. Dah punya cahaya, dah mempunyai ruang, dah mempunyai prop dan sebagainya. Tapi apa yang saya lihat dari pengalaman Saudara Rosli, banyak naskah-naskahnya tidak menggunakan barang-barang yang banyak, kebanyakan menggunakan level, platform dan sebagainya. Itu adalah satu kreatif pengarah yang kita ingin membina watak sebagai. Dan mungkin ada lagi sebenarnya Saudara Rosli untuk memberi sesuatu sebagai persediaan seorang pengarah untuk bukan membezakan, untuk menjelaskan monolog dan monodrama itu kepada naskah yang terbaik sekali dalam persembahan ini sendiri. Silakan. Baik, saya kira saya sudah pun ada sedikit memberi jawapan tadi bagaimana untuk menggarap persembahan itu menjadi baik. Bermula daripada skrip. Pertama sekali, apa yang pengarah harus lakukan, ya, kita khusus kepada monodrama dan monolog ini. Pertama, pengarah harus memilih skrip yang sesuai dengan produksinya. Maksud saya, memilih skrip itu sama ada monolog ataupun monodrama, pilihan itu haruslah merangka. Pengarah haruslah tahu tentang kemampuan produksinya. Pertamanya, kemampuan pelakonnya. Kalau di dalam skrip itu pemainnya adalah pelakon wanita, dia perlu tahu kemampuan pelakon wanita dia itu sesuai ataupun tidak dengan skrip yang nak dibawa itu. Kalau lelaki pelakonnya, bolehkah dia bawa watak itu sehingga mungkin ada 3-4 karakter di dalam itu? Yang ini yang pertama sekali, kemampuan produksi. Itu yang pengarah harus fikirkan. Dan saya sendiri biasanya saya akan buat skrip sendiri. Bukanlah saya kata skrip yang lain itu tak bagus, tapi kerana saya tahu kehendak arahan saya, itu lebih mudah sebenarnya. Kalau seorang pengarah boleh menulis skrip, tulislah skrip sendiri. Seperti Cik Z banyak menghasilkan karya dia sendiri sebab dia tahu apa yang dia nak buat. Kalau kita ambil skrip orang, saya jarang menggunakan skrip orang. Jarang sekali, 10% daripada karya saya. Kerana kita harus harus menghormati skrip itu. Takkan kita nak rombak suka-suka hati. Kedua, kita harus memahami falsafah penulis skrip itu. Ini yang sering pengarah abaikan. Dia mencincang skrip, dia mengubah tafsiran-tafsiran, makna-makna dialog dan subtext, dan sehingga melupakan falsafah penulis skrip. Yang paling penting adalah falsafah, harus menghormatinya itu. Kemudian dengan kemampuan produksi, ya, sebab apa kalau tengok lately bila saya keluar daripada Petronas, saya punya set saya simple saja, menggunakan platform, kan. Sedangkan kalau saya ada duit beratus ribu, saya tak akan buat begitu. Tentulah saya akan buat set yang sesuai dengan cerita itu. Macam Ashura, saya hanya bawa platform saja. Kita ada berapa puluh ribu, ada berapa pelakon, ada banyak lagi benda yang kita nak fikirkan. Itu yang saya beritahu tadi, kemampuan produksi. Pengarah harus tahu itu.
Jangan nak syok sendiri. Duit ada RM30,000 tapi nak buat persembahan macam RM300,000 tak kesampaian. Itu adalah tips sedikit yang saya boleh share di sini. Jadi, kemudian pengarah setelah tahu tentang kemampuan produksi ini, ya, ini perkara yang biasa sangat berlaku. Pengarah membuat persembahan, membuat latihan macam mi segera. Sepatutnya sekurang-kurangnya 180 jam, mungkin adalah teori yang lain. Tetapi mereka berlatih kadang-kadang 1 malam untuk sebuah persembahan monodrama, untuk sebuah persembahan monolog 1 malam. Inilah hasilnya dengan bangga memberitahu orang ramai. Inilah hasil aku. Hebat. Patutnya salah tu, tak boleh. Banyak orang menyertai festival teater pun begitu, yang buat persembahan dekat Istana Budaya pun begitu juga sebenarnya. Tak boleh kita nafikan sikap orang teater di Malaysia. Itu yang sebenarnya tips yang paling penting sekali. Kemampuan produksi dan latihan yang cukup. Barulah kita boleh buat persembahan yang terbaik. Walaupun teater itu miskin, walaupun monolog ataupun monodrama sekalipun dengan 1 orang pelakon, cukupkan waktu tempoh latihan itu, barulah kita nampak persembahan itu meletup. Karakter itu memang nampak pembawakannya. Itu sajalah tuan yang dapat kita kongsi bersama. Saya ingat sedikit saya nak ulas tentang monodrama. Saya ingat semua orang bersetuju sebuah monodrama itu haruslah mempunyai skrip yang lengkap, bermula dari permulaan, eksposisi, konflik, klimaks dan penyelesaian. Seperti Dewan Bahasa lakukan semalam, mungkin ada pertandingan monodrama. Tetapi kalau monodrama itu berlangsung selama 15 minit, saya kira itu tidak mencukupi untuk mementahkan satu naskah monodrama 15 minit. Monolog. Kalau monolog itu saya pun setuju. Kalau monodrama sekurang-kurangnya 30 hingga 1 jam, barulah hasilnya. Itu sebab aktivis teater di Malaysia ni keliru. Monodrama dengan monolog sama saja 15 minit. Keliru. Jadi untuk akan datang bukan tidak bagus, bagus pertandingan sedemikian, tetapi untuk pemahaman yang lebih jelas, untuk kualiti harus dibezakan begitu. Terima kasih. Saya nak menjelaskan sikit di Azrael. Maknanya dalam monodrama, kalau dalam bahasa sekat itu perkembangan cerita itu ataupun Tak sampai. tak sampai. Tak sempat. Ya, ya. Baik, terima kasih Saudara Rosli Mansur. Agak timbul sedikit ceritanya dan bicaranya. Baiklah, saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, demikianlah tadi wacana seni yang berkaitan dengan perbandingan monolog dan monodrama dari aspek naskah, lakonan dan pengarahan. Untuk itu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih pada Encik Zakaria Arifin, yang kini saya rasa bebas sekarang ni, tidak terlibat dan tidak engage mana-mana jabatan ataupun syarikat, dan kini sebagai pengkarya pengkarya dan petani, dan juga Diana Ismail pun kini pun bebas juga sedang mencari-cari ruang untuk beliau terus berkarya dan berkhidmat. Dan juga saudara Rosli Mansur juga saya rasa bebas juga, dan tiga panel saya ini merupakan orang yang berkarya secara bebas dan orang yang tidak terikat. Untuk itu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih khususnya pada Dewan Bahasa dan Pustaka, Persatuan Teater Malaysia, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, dan juga yang terlibat Persatuan Pegiat Seni Malaysia, Badan Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, juga daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dalam menganjurkan wacana seni ini. Kita mengharapkan mungkin akan datang wacana seni atau forum-forum sebegini dapat diteruskan dari masa ke semasa untuk pembangunan dan perkembangan minda, dan juga memberi pendedahan kepada khususnya orang teater, penggiat teater dan teater untuk orang kita. Untuk itu majlis ingin merakamkan ribuan terima kasih sekali lagi pada pihak penganjur dan juga
panel-panel kita yang saya rasa bertepatan dengan tajuk yang kita bincangkan tadi, dengan yang saya rasanya julung-julung kali diadakan di negara kita. Dengan itu saya ingin merakamkan terima kasih dan ingin memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang dalam pengendalian majlis ini saya ada kekhilafan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah siri bicara seni perbandingan monolog dan monodrama dari aspek naskah, lakonan dan pengarahan. Terima kasih diucapkan kepada moderator Muhammad Rizwan Kamaluddin, panel jemputan Encik Zakaria Arifin, Puan Mardiana Ismail dan Encik Rosli Mansur di atas perkongsian ilmu yang diberikan. Saya Muhammad Hazibi Osman selaku juru acara majlis pada hari ini. Mohon maaf jika ada sebarang kekurangan atau kekhilafan, dan tidak dilupakan terima kasih diucapkan kepada penganjur Persatuan Teater Malaysia dari Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Tengah dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Persatuan Penggiat Seni Malaysia dan Persatuan Badan Budaya DBP dengan sokongan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan semua yang terlibat. Akhir sekali, patuhi SOP, jaga penjarakan sosial, #kita jaga kita, teater memanusiakan manusia.